أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair alhamdulillah amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam Tok Bilal, Tok Siak, yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, para asatizah, tuan guru, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah, dan kita juga diberikan peluang oleh Allah untuk kembali bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menghantar malaikat rahmat memayungi kita pada malam ini dengan payungan rahmat, dan juga mudah-mudahan malaikat tersebut mendoakan kita seperti Nabi sebut, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa mereka yang kekal mengekali wuduk, duduk di dalam masjid ini dalam keadaan mengekali wuduk, maka malaikat mendoakan dia, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilahnya. InsyaAllah malam ni kita sambung perbahasan kitab kita, iaitu kitab Muhimmah, yang saya rasa dah lama juga tak baca di sini, tapi malam ini Allah Ta'ala telah mengizinkan untuk sama-sama saya berkongsikan sedikit ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat, terutamanya untuk orang yang bercakap dan tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat semua. Maka malam ini kita sambung lagi perbahasan kitab kita. Siapa yang ada kitab Muhimmah, kalau cetakan Jawi, masih lagi muka surat yang kedua, iaitu muka surat di muqaddimah tu. Kita berhenti sebelum ini, iaitu di dan derhaka pula sebab menyelak ia akan pintu. Baris yang kedua daripada bawah, siapa yang di kitab Jawi tu. Baris kedua daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Telah berkata oleh tuan pengarang penulis kitab, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan sebab ilmu-ilmunya
dan juga keberkatannya pada dua negeri, iaitu negeri dunia dan juga negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berkata tuan musannif, dan derhaka pula sebab menyelak ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Masih lagi perbahasan tentang bagaimana kita nak kenal ataupun apakah perbuatan-perbuatan yang boleh jadi derhaka, yang bila mana seorang isteri ni buat, seorang perempuan yang bergelar isteri buat. Apakah perbuatan tersebut? Makna kata apa? Orang perempuan kalau yang tak menikah lagi tak termasuklah. Nah, ini khas untuk para isteri. Perbuatan-perbuatan yang mungkin sebelum ini nampak macam tak ada apa, tapi sebenarnya di sisi agama dia berdosa. Bahkan kata ulama termasuk dalam dosa yang amat besar. Walaupun remeh kita nampak benda tu nampak biasa, kita buat kepada suami tu macam tak ada apa, tetapi di sisi Allah, di sisi agama kita berdosa besar. Apa dia? Kata Tuan Musannif, dan derhaka pula sebab menyelak ia tu isteri itulah akan pintu. Yang dikatakan jadi derhaka tu pula, kata Tuan Musannif, sebab apa? Sebab menyelak. Ni bahasa kapung lah, bahasa kok tani, bahasa kok gerik. Nyelak, kunci lah maksud dia. Nah, walaupun ejaan Jawi tu menyelak pun boleh eja, tapi kat sini murad dia menyelak, mengunci pintu, selak lah. Nah, kunci kita ada penyelak dia, ada pengunci dia. Maka sebab apa jadi derhaka? Sebab menyelak si isteri tu, mengunci si isteri tu akan pintu. Pintu apa? Pintu bilik ke, pintu rumah itu sendiri ke. Ketika mana? Ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Ni orang perempuan terutamanya nampak benda tu simple, merajuklah konon. Suami balik kerja tadi ni pesan, kata satgi singgah beli cendol. Tiba-tiba suami terlupa jam, lupa nak beli cendol. Balik-balik tanya, tak beli, terlupa. Isteri ni merajuk, tutup pintu bilik, kunci. Maka kerana dengan sebab yang tidak munasabah, yang tak patut pun, kecil hati benda yang tak patut, merajuk, ikut perasaan, selak pintu, kunci pintu bilik tu, tak bagi suami masuk, maka kena ingat setengah daripada dosa yang amat besar. Kunci pintu kan, bukanlah larangan secara mutlak kata tak boleh kunci langsung pintu, tapi dengan sebab yang tak munasabah lah, macam saya sebutkan tadi. Tapi kalau sebab yang tertentu, tok laki dia nak pukul dia ke, nak cederakan dia ke, nak buat apa-apa yang dilarang agama, maka hak tu memang wajib kunci lah, nak menyelamatkan diri. Hak ni duk saja-saja, duk tak duk, suami tak tahu apa, tiba-tiba kunci pintu, nak tunjuk kata perasaan dia tu, tak boleh. Nak merajuk tak tentu pasal, tak boleh. Itu kita hanya mengikut perasaan kita. Dan syaitan pula dia seronok cucuk lagi. Maka kena ingat benda tu nampak simple, nampak remeh, tapi sebenarnya berdosa sebab dikira sebagai derhaka. Tapi kalau kunci pintu, selak pintu waktu biasa, suami tak ada di rumah, pergi kerja, hak tu tak apalah. Bahkan jadi wajib lah, maksudnya takut-takut orang yang tak dikenali mai pula, kena kunci lah pintu tu. Ni suami ada di rumah, kena ingat isteri ni tugas dia, maksudnya dia kena standby apa-apa yang suami dia nak.
Bukan nak kata suami ni nak jadikan dia hamba abdi dalam rumah. Tak, tapi dia kena standby. Suami balik daripada rumah letih-letih, kita sambut di pintu rumah lagi. Nak bagi tahu kata apa? Nak cakap kata isteri yang solehah tu, dia tahu dah waktu macam ni pukul 5, pukul 5.30 suami akan sampai rumah. Dia tunggu siap dah depan pintu rumah. Sambut suami, kalau ada beg dia ambil beg. Tanya, abang nak minum air apa? Maksudnya dia boleh buat lah tu air selain daripada air sejuk. Tapi kalau nak hidang air sejuk pun tak apa, kira besar rahmat dah. Air kowe ke hak sejuk kan. Tapi yang kata suami isteri yang kata tak solehah, tak reti nak beradab, tak reti nak hormat suami, suami balik duk tekankan koyok tengok TV. Kan. Abang dah balik, ada nasi dah, ada ni, ada duk di dapur tu, pergi tengok bawah tudung saji tu. Nampak tak? Para isteri yang kita kata benda tu macam tak ada apa, tapi berdosa besar kerana kurang ajar. Ini hakikat dalam agama kita, yang para perempuan bersuami ni kena tahu hakikat. Bila kata menikah, maka suami dia lah hak nombor satu. Bukan kata nak suruh mendewa-dewakan suami, tak. Tapi nak bagi tahu kata apa? Besarnya hak suami ke atas isteri ni. Dia kena tahu, bukan kata kira nak menikah, seronok nak menikah ya, tapi tanggungjawab. Ni kita nak cerita tentang isteri dulu nah. Sagi-sagi ke depan, sagi dia bawa dia cerita tentang suami hak tak bertanggungjawab. Jangan duk gaduh kata asyik-asyik kata kat kami je, asyik-asyik kata kat orang perempuan je. Tak. Orang lelaki pun dia kena jaga juga. Dia bukannya kata bila dia kata suami dia boleh guna kuasa veto ke. Bukan. Tapi kat sini dia khusus dulu kat orang perempuan yang kena tahu. Tu. Maka jadi derhaka sebab kunci pintu tu pada waktu yang tak munasabah, tak duk kunci pintu. Nak marah kot suami lah katanya, balik lewat sikit ke, ataupun terlupa beli barang hak dia pesan ke, jangan. Dan kata Tuan Musoneh lagi, dan derhaka pula sebab mintanya akan tolaknya. Jadi derhaka juga bagi perempuan yang minta tolak. Ni, orang perempuan ni. Orang perempuan ni yang kadang-kadang mulut orang kata capoi, tak ada insurans ke apa ke. Ulama kata apa? Derhaka pula sebab mintanya akan tolak. Kalau siapa ada kitab Jawi tu mungkin dia cetak mintaan. Dia cetak tu mintaan. La ala sawab mintanya. Huruf nya tu. Derhaka pula sebab mintanya akan tolaknya. Jadi derhaka seorang perempuan isteri ni minta tolak daripada suami, dalam erti kata pada perkara yang tak sepatutnya. Bukanlah larangan secara mutlak kata nak minta fasakh tu tak boleh. Boleh. Tapi di sini maksudnya apa? Duk tak duk, nak marah benda yang tak patut ataupun suka ke orang lain, minta tolak, termasuk dalam dosa yang amat besar. Hak ni yang kena tahu ni. Kadang-kadang bergaduh dengan suami, sikit-sikit nak minta cerai, nak minta cerai, nak minta cerai, suruh apa suami tolak dia. Bukan semudah itu orang perempuan. Kena jaga hak ni. Tambah-tambah pada benda yang tak patut, terasa hati sikit nak marah. Benda tu kadang-kadang tu benda kecil, tapi dia berasa benda tu besar. Dia rasa nak marah sungguh. Ataupun minat kat orang lain, tak mau dah kat tok laki dia, tak ada hati dah, maka minta tolak.
Bukanlah larangan secara mutlak kata tak boleh minta tolak. Dia ada sebab-sebab yang boleh fasakh. Orang perempuan dia boleh pergi ke mahkamah mengadu kepada tuan hakim, hakim akan putuskanlah. Maksudnya hakim akan membubarkan perkahwinan tersebut kalau ada sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab yang syar'i, yang diizinkan syarak, hak tu tak apa, minta tolak. Antaranya apa dia? Ini saya ambil daripada mahkamah kita, daripada undang-undang syariah kita lah, negara kita ni. Antaranya, suami ini ada penyakit. Ada penyakit. Antara penyakitnya apa? Nak sebutlah, benda nak kena sebut. Antara penyakitnya apa dia? Suami mati pucuk. Bila kata suami mati pucuk, tak dapat nak menyalurkan keinginan si isteri. Jangan kira suami je, orang perempuan pun dia ada keinginan dia. Maka kalau betul-betul lah telah berubat dan sebagainya, orang kata bahasa dia tak lepas pi juga, maka boleh mengadu kepada mahkamah hakim lah. Itu masalah. Antara yang lain, suami dia gila dalam tempoh 2 tahun tu, gila, tiba-tiba jadi gila dalam tempoh 2 tahun. Ataupun ada penyakit kusta ke, ataupun penyakit kelamin yang boleh menyebabkan jangkitan, macam contohnya ada HIV ke, AIDS kan. Boleh kalau kata si isteri tu nak minta tolak, nak minta fasakh, tak salah di segi agama, sebab dia ada alasan. Itu antara sebabnya lah. Ataupun suami ni menzalimi dia, mengasari, sampai mencederakan dia, tidak menunaikan tanggungjawab dia, tak bagi nafkah, tidak, suami ni cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan, saja-saja tak mau bagi. Ini antara sebabnya lah. Ataupun suami tu zalim, duk tak duk mai pongoh dia, mai panas barang dia, duk tak duk pi pukul isteri, maka itu antara sebab yang dibolehkan, diharuskan minta fasakh. Tapi selain daripada tu, dalam erti kata yang tak patut, tidak boleh, bahkan jadi derhaka. Suami ni bagus tak ada dah ni, memang bagus lah orang kata, tapi kerana ikut perasaan yang kadang-kadang tu syaitan dia cucuk jarum, benda yang kecil jadi besar, ataupun dah tak ada hati kepada suami, sebab apa? Berkenan kat jantan lain. Ni kena jaga. Dan derhaka pula sebab masam mukanya, kemudian daripada bersihnya. Kata tuan musannif lagi, yang kata jadi derhaka dosa besar tu apa dia? Derhaka pula sebab masam mukanya. Masam muka si isteri ni jadi derhaka juga. Tapi tuan musannif dia kaitkan dengan apa? Kemudian daripada bersihnya. Kenapa tuan musannif dia kaitkan dengan kemudian daripada bersihnya? Bersihnya ni maksudnya bersih daripada haid ataupun nifas pun boleh. Maka si perempuan ni, isteri ni, dia tidak boleh bermasam muka kepada suami dalam apa-apa keadaan, kecuali ketika dia datang haid. Tu sebab tu musannif kata apa? Derhaka sebab masam muka, kemudian selepas daripada bersihnya. Maksudnya masa datang haid, ada haid ataupun nifas, diharuskan bermasam muka. Tapi selepas daripada suci daripada haid ataupun nifas, tak boleh bermasam muka. Maksudnya dalam keadaan hari-hari biasa. Tapi kalau hari-hari yang datang keuzuran ni, maka diharuskan bermasam muka. Sebab apa? Sebab apa ulama dia kaitkan dengan haid? Sebab orang perempuan ni dari segi saintifiknya pun, bila datangnya kitaran, orang kata apa, mai datang bulan ni,
ABC ni orang kata kan, Allah bagi cuti. Mai datang bulan ni menyebabkan berlakunya perubahan dalam diri dia tu yang membawa kepada emosi dia terganggu. Dia mai dalam, dia kadang-kadang duk tak duk cepat nak marah, duk tak duk dia nampak murung, ataupun kadang-kadang mungkin depresi, tekanan. Sebab apa? Sebab proses darah kotor yang duk ada dalam badan duk keluar tu, Allah Ta'ala jadikan dah lagu tu orang perempuan. Maka sebab itu kadang-kadang dengan sebab datang haid, datang bulan ini, emosi dia terganggu. Maka kalau nampak masam ketika itu, suami kalau nampak masam, isteri nampak masam, kalau dia kenal isteri dia, dia tahu dah ni sebab mai datang bulan lah ni. Sebab dia tahu dah waktu-waktu biasa isteri dia takkan masam lagu ni. Ni sebab datang bulan ni. Okey, tahu dah, tak apa lah. Maka jangan ambil hatilah kalau kadang-kadang isteri rasa macam cepat-cepat, kadang-kadang duk marah, tak pasal-pasal marah. Kena faham keadaan dia. Ataupun kata ulama, ketika isteri tu datang haid, diharuskan masam muka tu sebab nak bagi suami ni tak datang syekh. Cikgu tahu no? Budak-budak tahu lah, datang syekh. Maksudnya apa? Ada jenis suami ni dia tak boleh tengok isteri dia senyum. Pantang lepa orang kata. Ada hak jenis tak boleh sendiri, sendiri bahu sikit dia mari syekh. Ada juga suami, kata ulama ni, ada yang tak boleh tengok isteri dia senyum. Maka bila senyum dalam keadaan isteri dia ni datang haid, mana boleh kita nak mendatangi, kan? Dalam erti kata nak dukhul, tak boleh, haram. Maka ketika itu tak apa masam muka. Kita takut ada jenis suami hak nampak isteri ni manis muka sikit, dia mari syekh, bahaya, kan? Tu orang perempuan kena jagalah. Maksudnya masam muka pun tak apa. Tapi waktu-waktu lain tak boleh bermasam muka, tak boleh. Cuma kalau isteri daripada kecil lagi jenis masam muka, berkerutnya kening dia, hak tu tak apa. Jenis memang dia muka dia masam sentiasa, hak tu tak apa lah, memang jenis tu dah. Tok laki dia kenal lah. Daripada mula kahwin pun tahu dah muka memang mudah masam, memang jenis masam, tak apalah. Tapi kalau jenis hak biasa ni, tiba-tiba masam muka kepada suami, maka itu dikira sebagai dosa besar, apatah lagi selepas dia bersih daripada haid ataupun nifas pun boleh. Tu kena jaga orang perempuan ni. Jangan sebab apa, dia kadang-kadang benda kecil dia anggap besar, maka menyebabkan dia masam muka. Si suami kadang-kadang ni dia tak tahu apa salah dia, tak mau nak cerita, tapi mengambil jalan masam muka. Bila masam muka, suami dia terasa, aku salah apa pula ni, tak duk masam muka. Tapi kalau dia kenal isteri dia, kalau dah masam muka tu, dia kata mesti ada something wrong ni. Dia sendiri pun tak tahu apa yang dia salah. Maka kena, makna kata apa, kalau ada betul-betul yang kurang puas hati kepada suami, cerita kepada dia betul-betul. Jangan duk bermasam muka. Sebab dengan depan suami, kita memang kena sentiasa senyum, sengih, bagi seri muka tu. Kalau dengan kawan-kawan kita boleh riuh mesra, bukan main lagi. Keluar rumah dengan pakai cantik-cantiknya, buh bedak, buh gincu lah, make up sana sini. Tiba-tiba di rumah kita buat lebih kurang kepada suami, sedangkan hak kena tunjuknya ketika dengan depan suami lah, bagi nampak cantik tu. Bila keluar rumah yang ada ajnabi lain, ada orang asing lain yang bukan mahram kita tengok kita, sepatutnya benda tu lah kita kena buang. Tapi bila keluar rumah segak cantik manis, dalam rumah pakai lebih kurang, dengan rambut tak bersikat lah, apalah. Tu kena jaga molek yang tu.
Sebab hak nak kena tunjuk betul, hak bagi nampak depan-depan ni, depan suami. Tu. Habis. Dan kata Tuan Musonef lagi, dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqh. Tuan Musonef kata, kalau nak tahu lagi, sebenarnya banyak lagi perbuatan-perbuatan yang boleh jadi derhaka ni terhadap suami ni. Tuan Musonef kata tersebut di dalam kitab fiqh. Maksudnya apa? Perbahasan nak cari banyak lagi masalah-masalah tentang ni, perbahasan, perbicaraan dia yang lebih dalam, yang lebih luas, yang lebih detail ada dalam kitab fiqh. Sebab kitab fiqh ni, kita kalau mengaji kitab fiqh ni, kita hidup ni dia terdiri daripada empat bahagian utama kehidupan kita. Bab ibadat, bab ibadat, bab munakahat, inilah nikah kahwin ni, bab muamalat, bab urusan kita seharian, jual beli kita, urusan kita dengan bank, urusan kita jual beli kita lagu mana. Kemudian jinayat, hukum hakam jenayah dalam Islam lagu mana. Sebab kadang tu bukan semua kitab fiqh dia bahas sekali, tak. Ada yang kadang-kadang tu kitab fiqh bab taharah, bab ibadah, dia cerita bab ibadah ya. Contohnya kitab Jawi, tengok tadi ada ustaz kita ngajak Muniatul Musalli contoh. Itu bab ibadat. Dia tak cerita dah lah bab nikah kahwin ni. Kan? Tapi kalau kita nak tengok kitab Jawi, kalau kata ada ustaz mengajak Matla'ul Badrain. Kitab Matla'ul Badrain kitab Jawi tu dia merangkumi 4 bahagian utama dalam agama kita. Bab ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Jadi Tuan Musonef kata nak lebih detail lagi, nak lebih terang lagi, ada sebut dalam kitab fiqh. Kalau tengok dalam kitab-kitab lain, dia akan sebut macam mana? Tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Bukan kitab tu panjang, tetapi kitab tu perbahasan dia tu panjang, mungkin berjilid-jilid. Bukan kitab tu panjang, mana ada kitab jadi panjang tu, tak. Tapi panjang tu nisbah kepada perbahasan dia yang lebih panjang. Habis. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu. Kata Tuan Musonef lagi, maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, kalau ada dia nak bagi tahu kata apa? Kalaulah ada orang perempuan hak buat yang macam dia duk sebut tadi tu, dosa-dosa hak dia sebut sebelum ni. Kalau kita tengok dalam kitab ni, di awal kitab ni dia tulis apa? Antaranya keluar rumah tanpa izin. Keluar rumah tanpa izin, dan juga antara yang lain selok pintu, kunci pintu. Antara yang lain enggan ikut suami, berpindah ikut suami, ataupun keluar musafir ikut suami. Ni saya sebut ringkas lah, sebelum ni ada perbahasan dia, jadi panjang pula kan. Kemudian apa lagi? Derhaka sebab minta tolak, duk tak duk, saja-saja minta tolak. Kemudian apa lagi? Sebab masa muka, selepas daripada suci daripada haid pun duk masa muka lagi. Maka itu antara perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang derhaka ni. Dia kata apa? Kalaulah perempuan tu duk buat benda tu, walaupun satu sahaja daripada semua duk cerita tadi tu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, satu lahzah sekalipun. Lahzah ni maksudnya sekejap. Sebab tu orang Arab kalau dia nak kata sat ni sekejap lah. Lahzah lahzatan lahzah.
Sekelip mata. Maksudnya dia dia masam muka kepada suami tu sekejap ya, bukan lama pun. Nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu. Tak wajib atas suami bagi nafkah pada hari itu. Dia melawan cakap suami, buat muka ataupun tinggi suara dengan suami, perbuatan yang jadi derhaka lah, termasuklah juga kunci pintu ke, masam muka ke, keluar rumah tanpa izin ke. Maka kalau dia buat walaupun sekejap sekalipun, jangan kata lama, tapi lahzah, sekejap, sekelip mata sekalipun, maka nafkah pada hari itu tak wajib suami dia bagi. Contohnya lah, kalau lah hari tu suami dia selalu kalau makan tengah hari, suami bawa balik rumah nasi bungkus, ayak sirap, limau. Tapi oleh kerana dia derhaka pada hari itu, suami tak bagi nafkah. Ataupun setiap hari suami dia akan bagi RM50 kepada dia sebagai nafkah harian dia. No? Tapi hari itu sebab dia derhaka, suami tak bagi nafkah kepada dia. No? Ini sebagai pengajaran lah. Sebagai pengajaran. Dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada fasal itu. Maka yang kata suami ni, kalau kata dia nak tak mau bagi nafkah ni, maksudnya dari segi makan minum, pakaian, no, ini hak yang dia boleh buat lah. Tapi kalau nak halau daripada rumah tak boleh. Kok dia nak marah kat isteri dia ni, hang keluar daripada rumah ni, tak boleh. No, apa-apa hal pun dalam rumah. Jadi antara dia nak ajarnya, katanya, maksudnya kalau kata hari tu wajib dia bagi nafkah, maka tak bagi pun tak apa, tak jadi berdosa. Kalau isteri ni dia tak puas hati, dia pergi report kat Jabatan Agama, pergi jumpa qadi ke PTA, mengadu masalah ni, pergi ke jumpa hakim ke mengadu masalah ni pun, suami dia tak boleh dicah lah, sebab dia dikira nusyuz, derhaka tu, ada alasan dia, no? Dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada fasal itu. Pakaian ni, suami ni kewajipan dia setahun 2 pasang. Ini hak wajib dia bagi kepada isteri dia sebagai nafkah, setahun 2 pasang. Kalau dia nak, maksudnya isteri dia ada 2 pasang tahun ni, maka kalau dia minta kepada suami nak beli baju lain, suami tak bagi, tak mau, suami tak dikira berdosa, sebab dah memenuhi syarat 2 helai setahun, 2 pasang setahun. Adapun kalau suami nak beli bagi selain daripada tu, itu terpulanglah. Nak hadiah ke, nak sedekah ke, nak apa ke, tu terpulanglah. Cuma nafkah dia lagu tu. Jadi bila sebab derhaka, si isteri ni derhaka, maka pada fasal itu, dhabit kata fasal itu, pada musim itu, pada tahun tu, pada tahun tu tak ada pakaian baru. Contohlah baju raya lah kot, nak tukar, kan, tak ada, tak apa. Kalau suami dia tak belikan pun tak apa pakaian untuk tahun tu sebagai nafkah dia, tak apa, sebab derhakanya isteri. Tapi kena jaga jugalah isteri ni, sebab lo ni hak kerja pun ramai cikgu, kan. Jadi bila dia tengok, kalau dia dengar ustaz-ustaz mengajak kita ni, tak heran lah, Grab ada lah ni, Grab food panda dah, tak mau bagi makan, kita order lah. Dia duit ada gaji, ataupun pakaian. Ni kena jaga isteri nak setinggi mana pun pangkat kita, besar mana pun gaji, suami tu nombor 1. Jangan kerana si suami ni kerja biasa je,
isteri ni lebih tinggi pangkat dia, gaji besar, menyebabkan dia rasa sombong, dia boleh buat apa kepada suami dia. Ni kena jaga. Sebab lala zaman akhir zaman ni ramai orang perempuan berkerjaya. Bukan kata salah kerja tu, tapi kita takut tak mau sebab pangkat kerja kita tu menyebabkan kita lebih besar kedudukan kita. Setakat nak kata tak mau bagi nafkah, tak bagi sebulan pun tak apa nampak tak? Akhirnya bawa kepada apa? Dia jadi sombong dengan suami dia sendiri. Tu kena jaga. Habis pukul apa dah? 8.11. Masuk isyak berhenti je. Masuk isyak berhenti kan? Kita baca sikit secara cepat-cepat lah. Dan tiada pula wajib gilirannya. Yang kata sebab derhaka tu pula, kata ulama', kata tu musannif, tak wajib pula gilirannya. Hak ni bagi yang poligami lah cikgu. Yang bagi monogami seorang-seorang ni tak termasuk lah. Poligami lawan dia monogami. Origami lain cikgu, origami lain kan. Origami tu orang duk buat apa tu, buat binatang daripada kertas tu kan, tu orang panggil origami. Jangan tertukar pula. Nikah seorang monogami, nikah lebih poligami. Maka kat sini maksudnya kalaulah sebab derhaka tu dia ada isteri 2 orang, maka tiada wajib pula gilirannya. Maksudnya hari ni kata ikutkan giliran rumah isteri muda contoh, maka dengan sebab tadi dengar-dengar kata keluar rumah tanpa izin, dah larang dah, jangan duk keluar, nak keluar juga, maka tiada wajib giliran, tak balik malam ni, hari ni tak balik. Ni berhenti turis ke apa ni? Ajak sikit lah, kira halal kan. Okey, kita perhabis sikit je. Tu hak yang tak menikah lagi, hak yang menikah seorang tak payah fikir lah pasal giliran ni. Tapi depa duk melawak cikgu musim PKP ni ada hak kata menikah seorang lagi kan. Pasal isteri muda mengadu suami lama tak balik. Macam-macam tu dia lah. Nak menikah tapi nak senyap-senyap. Tu jadi masalah lain pula. Habis. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu, hak kata degil tu, hak kata melawan, hak kata derhaka kepada suami tu, sebenarnya bahawa meninggalkan akan si isteri yang derhaka tu oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan taat pula. So musannif kata apa? Tetapi hukum perempuan yang demikian itu, dia kata nak bagi orang kata apa, nak ajak dia, nak bagi dia pengajaran tu, dia kata apa, bagi nampak ni lagi, bagi dia terkesan lagi tu, dia kata sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suami, maksudnya sama macam Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran kan. Bila mana isteri dia nusyuz, Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Fa'idhuhunna. Allah Ta'ala kata apa? Wallati takhafuna nushuzuhunna fa'idhuhunna. Allah Ta'ala kata apa? Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang, maksudnya isteri lah, yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Fa'idhuhunna. Pertama sekali step dia, mana-mana isteri yang derhaka, Allah Ta'ala ajar fa'idhuhunna, nasihat dulu pakai mulut. Wahjuruhunna fil madaji'. Allah Ta'ala kata apa? Dan jika mereka masih lagi berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Hak ni yang Tuan Musannif kata, meninggalkan akan si isteri itu oleh suaminya pada tempat ketiduran. Dalam Quran kata apa? Dan kalau mereka masih berdegil, step yang kedua, pulaukan, maksudnya pisahkan, asingkan tempat tidur. Duk pesan berat-berat, orang kampung kata, aku duk pesan dah berat-berat kemu ni.
Jangan buat dah, jangan ulang. Kalau nak keluar rumah sekalipun cerita molek. Lo ni SMS boleh. Cerita je. Ni keluar gitu je dengan kawan-kawan dia. Maka tak boleh. Nasihat. Tengok-tengok tak boleh dengar juga. Maka Allah Ta'ala kata apa? Asingkan tempat tidur. Jadi mudah-mudahan dia insaf lah. Maksudnya orang perempuan ni, kalau lah malam tu suami tak tidur dengan dia rasa lain lah. No. Tapi kalau jenis kerah keng ni tak boleh kira. Suami tidur di depan pun dia buat tak tu ya. Tapi kalau isteri yang dia rasa dia tu bersalah, bila suami tidur di sofa di luar, dia tidur di bilik, dia rasa malam ni suami dia tak ada, dia rasa lain, maka mungkin dengan sebab itu timbul keinsafan dia. Tu step yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Wadribuhunna, kalaulah mereka ni degil lagi, maka Allah Ta'ala kata apa? Pukullah mereka dengan pukulan yang ringan yang bertujuan mengajar. Ini step yang ketiga. Nasihat tak boleh dengar, asing tempat tidur pun tak boleh dengar. Last sekali Allah Ta'ala kata apa? Wadribuhunna, pukullah mereka dengan pukulan tujuan mengajar. Tu pun pukul tu bukannya pukul tengah belakang dengan paik getah, penyangkut baju sampai patah. Kalau hak kerja askar, tali pinggang askar dia tibai. Bukan. Koman-koman kita kata balut kain tu deh, jangan pakai kain basah tu tibai belakang sakit tu. Tambah jenis tarik pula. Dia buat itu. Sakit. Dia basah-basah. Ambil kain tola ke kain apa, gulung-gulung. Pukullah sikit belakang badan dia tu. Maka mudah-mudahan dia rasa insaf. Dia rasa insaf. Tapi kalau tak dengar cakap juga, pukul pun tak ada apa. Tak tahu nak kata lah jenis apa kan. Tapi memang ada sungguh. Ada sungguh. Kalau jenis memang derhaka, dia tunggu point kan. Tengok muka pun tak boh dia kata. Hak ni kena, hak ni tak boleh kata apa. Kena pergi jumpa qadi ke hakim ke pilah minta nasihat. Okey, baik. Hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan. Makna kata apa? Asingkan tempat tidur, tinggalkan tempat tidur, biar dia tidur sorang-sorang. Jangan halau rumah. Kita tidur kalau kita nak tidur di luar tak apalah, tapi jangan halau isteri tu keluar daripada rumah lah. Asingkan tempat tidur, bagi dia rasa lain. Oh, malam ni tiap-tiap malam suami ada sebelah, malam ni dia tak ada. Ni sebab aku buat salah dengan suami. Mudah-mudahan dia insaf. Dan kata Tuan Musannif, dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun, hukuman macam ni kata Tuan Musannif boleh buat walaupun sampai beberapa tahun sekalipun. Makna kata apa? Kalaulah kata suami ni dia buat benda ni, tak bagi nafkah, tak tunaikan giliran, kemudian tinggal asingkan tempat tidur, ni antara hukuman dia lah ni. Isteri ni tak nak tak mau balik kepada kebajikan, dia tak mau taat kepada suami dia, maka biarlah berapa tahun sekalipun tetap tak apa bagi suami, tak dikira berdosa. Maksudnya apa? Contohnya dia balik rumah mentua, balik rumah mak dia, 3 bulan duduk rumah mak dia, tak mau balik kepada suami, maka ketika itu suami boleh sekat dia punya nafkah. Contohnya mungkin tiap-tiap bulan bagi 300, maka sepanjang 3 bulan tu sekupang pun tak ada untuk dia, maka si isteri tak boleh report dekat jabatan yang berkaitan nak mengadu ke tak apa. Kalau depa report pun suami tu tak dikira bersalah. Sebab apa? Sebab ada alasan nusyuz. Tu hatta berapa tahun sekalipun. Tapi kalaulah si isteri ni nak jadi isteri yang baik, ialah kesilapan tu manusia akan buat kesilapan. Kita tak dapat lari daripada kesilapan, tapi pintu taubat tu terbuka.
kita kena ingat isteri perempuan ni dengan suami yang Rasulullah sebut sendiri kedudukannya bila dia menikah, kedudukannya lebih tinggi daripada mak ayah dia. Walaupun mak ayah dia yang bela dia daripada kecil, bagi makan, bagi minum, apa tatang lah, apa bagi sekolah sampai peringkat U ke, memang, tetapi bila dia bernikah, kedudukan tu maksudnya kena dahulukan hak suami dulu. Bukanlah bermaksud membiarkan mak ayah dia macam tu je, bukan, tapi nak bagi tahu kata apa, dari segi keutamaan tu hak suami. Contohnya macam sebelum ni sikit saya baca, suami kata kita ni menikah dah banyak bulan dah, kita nak pindah rumah sendirilah pula. Takkan nak duduk dengan mak ayah mentua dia ya, mesti nak bawa isteri dia duduk rumah sendiri. Maka ketika itu ikut hukum macam kita baca sebelum ni, isteri kena ikut suami pindah rumah. Tapi tiba-tiba mak ayah dia kata, janganlah mek, jangan duduk pergi lagi lah, duduklah dengan mak dulu. Duduk dengan mak dulu. Isteri ni hak dia tak berapa nak faham ni, dia jadi apa nama, berbelah bahagi. Nak satgi kalau ikut suami kecilkan hati mak pula. Dak, masa tu tak kira kecilkan hati mak, sebab dia memang wajib ikut suami dia. Ya, memang mak akan kecil hati, tapi mak tu pun kena faham jugalah, bila dah bersuami, maka dia kena wajib ikut suami dia pindah rumah kalau suami dia ajak lah. Maka dia, mak tak boleh guna kuasa dia. Kalau hang keluar juga ikut suami, jadi anak derhaka. Boleh tak cikgu? Tak boleh dah. Walaupun kita kata mak akan terluka kalau hang keluar rumah, bahasa kasar kita pasal keluar terluka pun, itu bahasa kasar kita lah. Tapi nak bagi kita kata apa, mak dia kena faham lah. Tak bolehlah dia guna kuasa dia, aku ni seorang ibu, syurga di bawah tapak kaki aku, hang kena duduk sini tak ikut suami. Tak boleh sampai tu langsung janganlah kan. Kena tahu kedudukan suami tu. Habis takat tu lah. Habis. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekali pun kita berhenti takat tu lah. Thumma qala, kemudian kata, dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau kata terkasar bahasa, mengguris perasaan. Apa yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, apa yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya itu datang dari Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.